Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan tentang sebuah restoran telah disantau dengan air mayat. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alim Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan tentang sebuah restoran. Okey, sebuah restoran. Mereka telah disantau menggunakan air mayat. Macam mana ceritanya? Jom kita bongkar. Okey, kejadian ni sebuah kejadian yang benar. Okey, saya dengar kisah ini, sebuah kisah yang benar, di mana restoran tersebut merupakan restoran yang sudah lama beroperasi lah. Okey, sejak turun-temurun. Jadi memang restoran ni memang restoran jujur lah. Mereka tidak ada guna ilmu pendinding lah, ilmu penarik lah. Memang restoran yang biasa. Okey, dan restoran tersebut terkenal dengan makanan mereka yang sedap, hidangan yang enak, okey, dan ramai orang berkunjung di restoran tersebut. Jadi kira macam restoran tu restoran keluarga lah. Selepas ayah dia, anak dia yang mewarisi. Okey, jadi memang orang sedia maklum lah restoran mereka sangat famous. Okey. Namun begitu setiap tahun ataupun setiap generasi akan ada lagi tumbuh-tumbuh restoran yang lain lah. Okey, tumbuh-tumbuh restoran yang bersaing secara sihat dan tumbuh seperti cendawan. Okey, mereka pun tidak kisahlah sebab walaupun ada restoran lain tapi orang sudah kenal dengan restoran mereka, jadi tidak ada masalah lah. Namun dijadikan cerita, pelanggan mereka semakin hari semakin berkurang dan akhirnya macam tidak ada orang. Okey, jadi mereka pun hairan lah. Okey, kenapa pelanggan semakin lama semakin berkurang? Dan mungkin peredaran masa masih orang beranggap positif lah. Mungkin peredaran masa, mungkin restoran mereka sudah tidak laku ataupun strategi marketing mereka kurang berkesan. Jadi mereka ubah cara marketing, menggunakan online, menggunakan risalah. Okey. Namun begitu, masih juga pelanggan restoran mereka masih kurang. Okey. Jadi mereka heran, sedangkan kedudukan posisi restoran mereka tu kata orang memang strategik lah. Okey. Kalau macam di bangunan lot kan, mereka macam lot paling hujung lah. Okey, lot paling hujung biasanya restoran mamak lah selalu ambil. Tapi mereka ni tidaklah, memang lama sudah. Jadi memang strategik, orang lalu lalang. Tapi pelanggan seperti tidak masuk ke restoran mereka. Jadi mereka masih lagi berhusnuzon. Okey, masih lagi berfikiran positif. Mungkin masakan mereka tidak sedapkah? Strategi marketing mereka tidak sedapkah? Jadi mereka agak heran lah kenapa pelanggan-pelanggan sudah tidak datang ke restoran mereka. Jadi walaupun begitu, mereka tetap berusaha gigih untuk memperkembangkan punya restoran. Dan sampai satu masa dorang tengok akaun kemasukan semakin sedikit dan banyak mereka perlu tanggung lah. Okey. Kalau keluaran saja banyak, beli makanan, beli sewa tapak, bayar lesen, bayar cukai, tapi kemasukannya sedikit. Jadi ia agak membimbangkan lah bagi orang yang berniaga. Namun mereka masih tidak sedar dan masih lagi berusaha secara manual lah. Okey, mereka berusaha lagi untuk memajukan restoran mereka. Walaupun mereka berusaha masih gagal juga. Hinggalah pada satu hari kawan mereka, kawan mereka yang dari jauh lah, dari jauh berkunjung ke daerah mereka, ke kampung mereka, dan cuba call, mereka ingin pergi restoran keluarga tersebut. Dan mereka beritahu mereka nampak restoran mereka tu, keluarga tersebut tutup.
Jadi agak terkejut juga lah yang keluarga ni. Dia cakap, restoran kami sentiasa buka setiap hari. Dia cakap, mana ada kami tutup. Jadi keluar yang kawan yang menelpon, dia cakap, saya baru lalu di situ, dia cakap, tapi restoran tersebut tutup. Jadi family tersebut heran lah, kenapa pula dia nampak tutup kan. Jadi mereka sudah kehairanan, kenapa orang nampak restoran mereka tutup. Jadi begitu juga beberapa hari kemudian ada beberapa orang rakan mereka juga beritahu mereka tidak jumpa restoran keluarga berkenaan, dan ada yang beberapa orang lagi mengatakan restoran tersebut tutup. Tutup. Dan ada juga beberapa rakan-rakan anak-anak yang berkaitan dengan keluarga mereka lah. Mereka kata restoran mereka tu bau busuk. Bau busuk seperti ada bau bangkai. Jadi ayah kepada keluarga restoran tersebut sudah mulai sanksi. Dia cakap ada sesuatu yang tidak kena dengan restoran kita. Jadi pada satu hari ayah toke restoran ni cuba datang pada awal pagi. Datang awal pagi, kira macam selepas subuh lah. Selepas subuh dia cuba cek apa sebenarnya yang berlaku kepada restorannya. Dan apabila dia pagi tu dia pergi, kebetulan dia pergi ke belakang kedai dia, dia nampak ada satu kereta yang mencurigakan. Kereta tersebut berhenti betul-betul di belakang restorannya, dan ada seorang keluar. Dia membawa satu baldi yang berisi air, kemudian dia buang air. Dia buang air di belakang restoran keluarga berkenaan. Jadi dia pelik, apakah tujuan mereka membuang air di belakang restoran berkenaan. Kemudian kereta tersebut berlalu dan pergi ke restoran-restoran yang berhampiran dengan kedai mereka, dan dia buat perkara yang sama, membuang air, menyimba air di restoran-restoran yang berdekatan. Dia pun tidak mau imbus lah, dia tidak mau imbus dan cakap, "Woi, kamu siapa?" Tidak. Dia hanya perhati sajalah yang ayahnya ni. Jadi kemudian dia pergi ke tempat mereka simba air tu. Dan dia cuba ambil lah air apa kan. Dan bila dia dekat dengan tempat simbahan air tersebut, dia tercium satu bau hanyir, seperti bau macam ikan yang busuk lah, ya, ikan yang sudah macam lama yang terbiar. Dia cakap, Astaghfirullahaladzim. Dia cakap, air apa ni, dia cakap kan. Dia cakap, di situ bapa kepada toke restoran tersebut sudah mulai sanksi. Dia cakap, ada sesuatu orang buang. Ini bukan air biasa ni, dia cakap, mungkin ini air sihir. Jadi ayah kepada keluarga berkenaan mengambil inisiatif. Dia menjemput seorang ustaz untuk makan di restoran tersebut. Ustaz tu kira macam dia pakar lah dalam bidang perubatan, yang tentang ilmu hitam. Ni ustaz yang betul lah, bukan bomoh. Jadi bila ustaz tu datang, dia cakap, "Ustaz, cuba tengok restoran saya ni, Ustaz. Macam ada sesuatu yang tidak baik lah dengan restoran saya ni." Jadi bila ustaz tu pergi, ustaz tu terkejut, macam muka dia macam pucat lah, macam gitu kan. Ustaz tu duduk, kemudian dia perhati ke kanan ke kiri kan. Dia cakap, ada orang, dia cakap, buang sihir di restoran kamu ni. Dia cakap, buang sihir? Ya, dia cakap, ustaz tu cakap. Dia cakap, berdasarkan apa yang saya lihat, ustaz tu cakap lah, ada orang buang air mayat di restoran kamu. Jadi sebab itulah dia cakap, orang tidak nampak restoran kamu, kemungkinan sihir berkenaan, dan air mayat tersebut menyebabkan restoran mereka menjadi busuk. Orang-orang yang datang lah, dan restoran berkenaan telah ditutup hijab oleh sihir berkenaan, menyebabkan orang nampak seperti restoran tersebut tidak buka, tidak ada orang,
dan menyebabkan restoran tersebut tidak laku. Jadi mereka tahulah apa punca restoran mereka tidak laku. Jadi mereka bertanya kepada ustaz tu, jadi ustaz, apa perlu yang kami buat? Dan ustaz tu, caranya kita kena bersihkan dahulu kamu punya restoran ni, dan kita pasang pendinding. Pendinding maksudnya di sini adalah doa lah. Okey, kita tidak boleh juga panggil ustaz yang sembarangan untuk pasang pendinding kepada restoran kamu, sebab kamu kena cari ustaz yang betul-betul ustaz lah. Okey, jadi ustaz keluarga berkenaan cuci restoran berkenaan cuci dengan air yang bersih, dan ustaz berkenaan pun membaca ruqyah di restoran tersebut. Dan ustaz berkenaan dia sarankanlah baca surah-surah ni, kamu baca surah Al-Surat pagi dan petang, kamu baca surah Al-Baqarah, begitulah. Okey, surah-surah yang lazim yang ustaz tu suruh baca. Dan insyaAllah dia cakap benda tu sihir tu akan tidak mapan lah di restoran berkenaan. Jadi, dan ustaz berkenaan cakap kamu kena istiqomah, maksudnya apa yang kamu buat ni, pendinding yang doa-doa ni kena berterusan, jangan putus, ustaz cakap. Jadi mereka pun satu family pun buat apa yang ustaz tu suruh, jaga solat dan baca doa-doa yang telah disarankan. Dan beberapa bulan kemudian, beberapa hari demi hari, akhirnya restoran mereka kembali seperti biasa. Hari demi hari orang datang, okey, dan akhirnya restoran mereka laku, okey, kembali ramai orang, dan akhirnya restoran mereka kembali normal seperti biasa. Dan ayahnya ambil inisiatif awal pagi, dia terus sound orang yang buang air, dan dia tanya siapakah dalang yang membuang air mayat berkenaan. Dan mereka beritahulah orang ni, ada tauke ni yang suruh. Dan mereka terus buat report polis, dan orang yang buang air mayat berkenaan telah ditangkap dan disoal siasat. Dan hebohlah satu kawasan itu tentang orang yang membuang air mayat dan menyihir restoran-restoran yang lain. Jadi guys, itulah dia kisah tentang sihir, okey, sihir yang dibuang di sebuah restoran. Ini bukan kisah dongeng, ini kisah benar. Okey, di mana kadang-kadang biasalah orang berniaga ni dia ada hasad, dengki, cemburu, okey, iri hati. Mereka akan gunakan apa saja cara agar orang lain jatuh, okey, orang lain tersungkur. Itu bersaing secara tidak sihat lah. Ya, jadi mereka mengantar sihir ke restoran-restoran berkenaan. Ini sesuatu perbuatan yang tidak bagus, dan dalam Islam perbuatan menyihir orang lain adalah syirik. Syirik ni ini confirm masuk neraka. Okey? Sebab kau sudah menduakan Allah. Walaupun niatmu untuk supaya berniaga, memajukan perniagaan, tapi cara tidak menghalalkan. Jadi janganlah cuba menggunakan sihir ini. Sebab ya mungkin restoran kamu laku memang laku, tapi kalau kamu gunakan cara kotor ini, satu hari nanti karma, kisas akan berlaku kepada orang yang melakukan sihir berkenaan. Kalau tidak kena di dunia, akan kena di akhirat. Dan hakikat syirik menduakan Allah dan menempa ke neraka. Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Kalau anda berminat dengan video-video seram, anda boleh klik di sini. Kalau anda ingin update video-video yang terbaru, anda boleh subscribe channel saya. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.